Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi Khamis 5 Rabiul Awal 1442 bersamaan dengan 22 hari bulan 10 2020, kita dapat mulakan pengajian kita dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah iaitu surah yang ke-9, surah yang ke-9 dari awal Al-Quran, juzuk yang ke-10. Kita masih lagi berada dalam juzuk yang ke-10, surah yang ke-9. Surah ini mengandungi 129 ayat. Ianya diturunkan di Madinah ataupun surah Madaniyatun. Tanda para pelajar, inilah satu-satunya surah dalam Al-Quran yang ada 114 surah. Surah ini tidak ada Bismillahirrahmanirrahim, tidak ditulis. Surah ini tidak ditulis. Tak tulis apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? InsyaAllah kenapa kita akan jawab sekejap lagi. Itu di antara surah 114 At-Taubah tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pun tak baca. Kita pun tidak baca. Kita terus dengan A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan insyaAllah mulai surah At-Taubah ini kita balik semula huraiannya daripada petikan At-Tafsirul Muharrar lil Quranil Karim. Baru ni putus sekejap kerana PKP. Ini sampai balik kitab. Alhamdulillah. Baca ayat. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم
ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. Bara'atun minallah. Kan? Tengok muqaddimah dulu. Jadi para pelajar kena ingat, kalau kita baca Al-Quran yang tidak di awal surah, maka kita disunatkan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu je. Kalau kita di awal surah, kita baca dua-dua, a'udzubillah dan bismillahirrahmanirrahim. Termasuklah dalam solat. Dalam solat kita ni yang jadi khilaf ulamanya iaitulah tentang Al-Fatihah. Oleh kerana kita berpegang dengan pandangan yang kata Al-Fatihah itu dibaca kuat, itu bismillah dia baca kuat, kita bacalah. Tapi surah lain boleh kita perlahankan, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara perlahan, kemudian kita terus baca ayat yang kita nak baca. Baik, kita pergi kepada muqaddimah surah At-Taubah. Tengok dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, muka surat 341 yang versi Jawi punya. Muqaddimah surah At-Taubah. Surah ini diturunkan di Madinah. Dia turun di mana? Madinah, maknanya selepas hijrah. Mengandungi 129 ayat. Berapa ayat dia ada? 129 ayat. Dinamakan surah At-Taubah. Surah ini ada banyak, ada 3 nama. Tengok dalam kitab kita ni, muqaddimah kita ni, surah nama dia At-Taubah, nama surah Bara'ah, Bara'ah, dan nama dia Al-Fadhihah. Tanda satu lagi tambah, Al-Fadhihah. Fa'ali da ha ta, Al-Fadhihah. Sebab apa? Tengok, dinamakan surah At-Taubah, makna taubat, kerana pada ayat 117, tengok pelajar, pada ayat 117 disebutkan perihal golongan yang telah bertaubat dari perbuatan mereka yang salah. Lalu Allah Ta'ala menerima taubat mereka dan mengampunkannya. Khususnya, tanda pelajar, khususnya kepada, ini sahabat nuzul cerita ni, kepada 3 orang sahabat, Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat dia lagi yang beriman tak pergi perang Tabuk. Dia tak pergi perang Tabuk, maka turun ayat celaan dan juga ayat taubah, menerima taubat mereka dalam ayat 117 nanti insya-Allah. Yang kedua, nama dia dinamakan juga surah Bara'ah. Apa makna Bara'ah? Tengok tafsir kita ni. Maknanya pemutusan tanggungjawab. Orang panggil putus hubungan, itu makna Bara'ah. Bara'ah dengan makna kita putus hubungan, yang maksudnya pembatalan perjanjian, sebagaimana yang diterangkan pada bahagian awal surah ini. Kalau kita janji dengan orang, kita tunggu sampai habis tempoh, ataupun dia belot, nampak tak jujur, kita batalkan perjanjian. Kita orang Islam tidak boleh tak jujur. Kalau orang lain buat tak jujur, kita sambut. Kata orang, kalau orang palu gendang, itu istilahlah kita angkat senjata perang.
Ni setengah orang kata kalau orang Palu Gendang kita pakat bangun menari. Hei, mana ada tari-tari. Kita ni pejuang Islam tidak mau menari, kan? Tanda satu lagi nama dia Al-Fadhihah. Sebab apa nama Fadhihah? Kenapa? Sebab Allah Ta'ala dedahkan dalam surah ini, itu makna Fadhihah dengan makna mendedahkan tembelang, buka rahsia. Fadhihah kerana dalam surah ini Allah Ta'ala berdedahkan rahsia, tembelang puak-puak munafikin, dan menceritakan apa dalam hati mereka yang jahat, niat buruk mereka terhadap Islam. Daripada Sa'id bin Jubair, seorang ulama, dia kata, dia tanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, suratul Taubah, kata Ibnu Abbas, at-taubatu al-fadihatu, maknanya nama dia pendedah, mendedahkan rahsia. Kata di Al-Bara radhiyallahu anhu, akhiru suratin nazalat suratul Bara'ah. Surah yang terakhir turun surah ini. Bukan ayat, surah. Ayat-ayat lain. Allahu Akbar. Kelebihan surah, tanda kelebihan surah, hasas sahabah ala ta'allumiha. Jadi hasus sahabati ala ta'allumiha, para sahabat menggalakkan kita belajar surah ini. Dengar, tulis. Kata di kataba Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab tulis surat, ta'allamu surata Bara'ah wa'allimu nisa'akum suratan Nur. Belajarlah kamu semua akan surah Bara'ah dan ajarkan kepada wanita-wanita kamu surah An-Nur. Kenapa? Sebab dalam surah Nur ni banyak adab tentang wanita, pakaian hijabnya, cara pergaulannya. Jadi kita kena belajar dua-dua. Dan di antara akhir surah yang diturunkan dalam Quran, dan surah ini tidak ditulis, apa tak tulis? Tidak ditulis Bismillahirrahmanirrahim di awal permulaannya. Naqalal ijma' ala zalika ghairu wahidin. Ramai di kalangan ulama yang telah menukilkan ijma' bahawa surah ini tidak ditulis Bismillah. Kenapa? Tanda. Kata Ibnu Katsir, kenapa tidak ditulis? Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menukilkan, innama la yubasmalu fi awwaliha, tidak ditulis bismillah pada awalnya, li'anna as-sahabata lam yaktubul basmalah, karena para sahabat tak tulis bismillah. Sahabat yang menulis mushaf, dia tak tulis bismillah. Tentulah mereka tak tulis itu daripada wahyu, daripada arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mari Sayyidina Osman kumpul Quran juga tak tulis. Sampai kepada kita tak tulis, maka kita pun jangan ditulis. Jangan pandai-pandai nak menambah. Itu jawapan yang paling mantap sekali lah. Jawapan yang kedua, tanda, oleh kerana bismillah ni mengandungi rahmah. Bismillah mengandungi rahmah. Surah kita ni suratus saif, ayatus saif, ayat perang. Bara'atum, itu makna bara'ah, kita berlepas diri, putuskan hubungan. Jadi ayat ini sesuai, tidak ada bismillah, kerana surah ini surah perang. Bismillah itu lebih kepada orang panggil kasih sayang. Itu dia panggil ta'lil. Tapi dalam Ibnu Katsir kata, sahabat tak tulis, itulah yang paling baik. Bolehlah orang panggil sekadar nak mencari. Maka suratul Taubah ini surah madaniyatun. Baiklah, kita pergi kepada intisari surah seperti dalam pimpinan kita. Intisari kandungan surah.
menerangkan perisytiharan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada kaum musyrik Arab, dan ditegaskan bahawa oleh kerana mereka telah mencabuli perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perjanjian itu adalah dibatalkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bila batal perjanjian, mereka diberi tempoh selama 4 bulan. 4 bulan saya keluar. Sesudah itu jika mereka tidak menerima Islam, maka mereka akan dimusnahkan di mana sahaja mereka berada. Sebab dia kena, dia mula jahat dulu. Kalau dia duduk baik-baik dalam negara Islam, kita tak kacau dia. Surah ini juga mendedahkan rahsia fadihatun, rahsia kaum munafik yang pura-pura Islam pada zahirnya, sedang mereka tetap kafir pada batinnya. Na'udzubillah. Dalam ayat-ayat yang berikutnya, Allah Ta'ala memberi sebesar-besar galakan kepada orang-orang yang beriman supaya tampil berjuang pada jalan Allah, kerana Allah telah membeli jiwa dan harta benda mereka dengan balasan syurga, sama ada mereka berjaya membunuh musuh dan mencapai kemenangan, ataupun mereka gugur syahid untuk membela agama Islam. Jadi dua ya, imman nasr wa imman syahadah. Itu bagi kita pejuang Islam. Surah ini diakhiri dengan memberi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya baginda berjuang terus dalam menegakkan Islam, di samping berserah diri bulat-bulat kepada Allah yang kita panggil tawakal. Panggil apa ni? Tawakal. Kerana Allah jualah yang akan menolongnya mencapai kebenangan. Surah ini pula dari asalnya tidak dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang telah kita sebut tadi. Jadi alhamdulillah dalam tafsir Al-Muharrar dia bawa 16 aham al-mawdu'at, poin besar dalam surah ini, tapi memadailah apa yang telah kita sebut dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, kerana maksud kitanya nak ringkas, bukan nak hurai secara panjang. Pergi kepada surah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Ini adalah tanggungjawab pemutus tanggungjawab ataupun pembatalan perjanjian dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum kafir musyrik yang kamu mengikat perjanjian setia dengan mereka. Bila? Tengok nota di bawah, nota 279. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifatnya sebagai ketua pemerintahan negara Islam yang telah terbentuk di Madinah Al-Munawwarah, telah mengikat perjanjian perdamaian dengan kaum kafir musyrik. Dalam surah yang lepas ana dah huraikan, Yahudi ni ada 3 kabilah besar di Madinah: Bani Qainuqa, Bani An-Nadir dan Bani Quraizah. Nabi ikat perjanjian, mereka duduk aman-aman, baik-baik dalam negara Islam, tak ada masalah. Mereka boleh berniaga, boleh buka supermarket, boleh buka pasar minggu, boleh. Tapi jangan kacau kita, dan jangan mengganggu perjalanan agama Islam. Dan juga kafir-kafir yang lain yang ada di Madinah boleh buat perjanjian damai. Tapi begitulah manusia ni, kafir tetap kafir. Al-kufru millatun wahid. Kafir itu satu kepala je. Tengok. Tetapi tidak lama kemudian
kaum kafir musyrik telah mencabuli perjanjian itu. Lalu Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya membatalkan perjanjian yang tersebut. Allahu Akbar. Tengok, itu tafsir ayat yang pertama, bahawa Allah Ta'ala suruh i'lan al-bara'ah, mana kita kena beristihar, putus dah hubungan kita. Istihar tu biar resmi. Mana kalau zaman kita induk main ikut khabar tulis, jangan. Kita mesti ada kata-kata hitam putih, nak berdamai ke tak nak berdamai, kan? Jadi yang membuat perjanjian damai itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua negara. Maka ketua negara mesti kena peka. Jangan leka, tengok sentiasa. Kerana puak-puak ni nampak tak betul, kau nampak dia steady, dia nampak dia telus, kita teruskan. Ni kita duduk dia akhir sekali orang naik pijak atas kepala, sabar lagi. Itu bukan cara Islam. Islam tidak menzalimi orang, dan Islam juga tidak membenarkan orang menzalimi kita. Ingat, la tazlimuna wa la tuzlamun, itu Islam. Maka kemudian apabila kita nampak tanda-tanda bibit-bibit pembelotan daripada kafir, kita kena istihar putus. Tengok ayat yang kedua, fasihu fil ardi arba'ata ashhur wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin. Oleh itu hendaklah kamu, hei kaum musyrik, puak kafir, bergerak di muka bumi dengan bebasnya selama 4 bulan. Bila? Daripada tarikh mana? Tengok nota di bawah. Nota 280. Setelah perjanjian itu diisytiharkan batal, tak ada lagi hubungan, maka kaum musyrik diberi tempoh selama 4 bulan untuk bergerak dengan bebasnya ke mana saja mereka hendak pergi. Boleh pergi mari, dia punya PKP belum lagi dimula lagi. Dan supaya dapatlah mereka berfikir dalam masa yang tersebut sama ada hendak tunduk menyerah, balik semula tunduk kepada pemerintahan Islam, ataupun lawan. Siap. Jika mereka melawan, maka tentera Islam akan memberi paluan yang menghancurkan mereka. Mau nak lawan, tak mau lawan, diam-diam, minta balik perjanjian, damai semula. Itu dalam Islam ini kita tidak ajar apa? Tidak ajar menjadi pembelot, tidak. Kata di Ibnu Atiyah, seorang ulama tafsir, wa awwalu hadzal ajal, tempoh 4 bulan itu bermula dari mana? Bermula daripada Yaumun Nahri, hari raya haji, berakhir pada 10 Rabiul Akhir, 3 bulan, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, kan? Maknanya 10 Rabiul Akhir tamat. Allahu Akbar. Kata Syekh Syangqiti rahimahullah, tepat ini, perjanjian ini tidak ada waktu yang tertentu. Yang pentingnya 4 bulan daripada tarikh perisytiharan bara'ah, putus hubungan. Itu lebih sedap, lebih tenang kita dengan itu. Maka Allah Ta'ala cabar di sini, wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah, muingat kamu tak mampu nak mengalahkan Allah Azza wa Jalla. Mana tentera Islam walau nampak lemah, tapi dia ada Allah pelindung.
Dia ada Allah yang memberi pertolongan. Kamu jangan main-main. Jangan main-main. Allahu Akbar. Jadi ayat ini Allah Ta'ala mula dengan lempar terus. Lempar apa? Lempar atas kepala dia supaya dia mikir. Baik, kenapa 4 bulan? Tanda ni pelajar. Limaza diberi tempoh 4 bulan. Tadi kita dah sebut di bawah tadi, supaya mereka berfikir yang pertama. Macam juga orang bercerai dengan bini. Diberi tempoh berapa? Salah satu guru 3 bulan tempoh. Mikir, main tidur sore duk gosok batal ni. Kena balik semula ke dindaku. Mulalah buat perundingan. Sebab yang kedua, li'alla yunsabal muslim, supaya orang tidak kata orang Islam ni batal janji, tak lekat ikrar. Jangan. Yang ketiga, Allah nak bagi semua orang kafir itu merasai bahawa mereka buat persiapan, orang Islam akan berjihad, akan lawan mereka kalau mereka tak dengar. Yang keempat, Nabi SAW nak pergi haji pada tahun yang berikutnya. Jadi kerana itulah para ulama mengatakan surah ini di antara surah yang terakhir, iaitulah Bara'ah. I'lan ini berlaku sewaktu haji tahun yang ke-9. Tanda ni pelajar, haji bila? Tahun yang ke-9 Hijrah. Kita tengok ayat. Ini kita hurai cerita tahun 9 apa dia. Tengok ayat yang ketiga. Wa azanum minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbar. Yawmal hajjil akbar. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Waktu nak berhenti tengok baik. Wa azanun minallahi wa rasulin nas annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Yang kata wa rasulihi, benak kita. Salah besar baca tu. Minal musyrikin wa rasulihi. Habis tu hati dengan Nabi. Tak. Dan inilah peristiharan dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Bila diisytiharkan itu pada hari raya haji yang besar, bahawa sesungguhnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memutuskan tanggungjawab terhadap orang-orang musyrik. Putus tanggungjawab. Tanda ni pelajar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam duduk di Madinah. Dia tak pergi haji. Sebab apa tak pergi haji? Ada ulama kata dah fardu haji, ada kata belum lagi. Haji ni mari tahun yang kebila? Yang ke-9 dah. Bila diperdukan haji, dua sebab Nabi kita tak terus pergi. Tanda pelajar. Sebab yang pertama, orang kafir masih lagi ada visa haji. Dia boleh mari haji Mekah walaupun dia kafir. Walaupun Mekah sudah menjadi negara Islam, kita dah ambil Mekah di tahun lepas, Ramadan tahun yang ke-8 sudah ambil Mekah, tapi kafir mari lagi Mekah, boleh visa, boleh kota haji. Puak kafir ni, bahasa tak erti bahasa dia. Dia nak pergi tawaf, dia kata baju dia ni kotor. Baju ni pergi ke bar, pergi ke pub, pergi ke disco. Tak boleh. Habis dia buka baju, dia tawaf telanjang. Membayangkan tawaf telanjang, dia pun menyanyi, al-yawma yabdu kulluhu aw ba'duhu fama yabdu minhu fala uhilluhu. Hari ni nampak semua atau nampak sebahagian? Muka tak pakai baju, tak pakai keluar. Mana-mana hak nampak aku tak halal siapa tengok. Kata bahasa talu sungguh.
Mungkin pecah pas luar buat apa, tak mari orang tengok. Kan? Maka tidak layak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi tengok benda pelik. Sebab yang kedua, orang kafir dia tukar bulan, tukar hari, dia main kalender. Maka hari haji tahun yang 9 tu belum tepat. Tahun yang ke-10 barulah Yaum Arafah itu betul-betul duduk di tarikh 9 Zulhijjah yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi tak pergi. Ketika itu Nabi hantar Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar, kamu menjadi ketua delegasi haji pergi Mekah. Waktu berkumpul di Mekah, di Mina, kamu isytiharkan. Bila Abu Bakar pergi, tiba-tiba Nabi panggil Sayyidina Ali, hantar Ali membantu Sayyidina Abu Bakar pergi buat perisytiharan, putus hubungan lagi dengan kafir, tak boleh masuk Mekah. Maka Sayyidina Ali waktu di Mina telah mengiklankan bara'ah. Ali kata, ala la yahujju ba'dal 'ami musyrikun wa la yatufu bil baiti uryana. Hadis dalam Bukhari, kan? Hei, semua kafir mulai tahun ni, tahun depan tidak ada visa untuk kamu. Jangan siapa mari haji. Nak mari haji masuk Islam. Dan jangan siapa tawaf dekat Kaabah Uryan, tak pakai seluar. Siapa tawaf kita pukul dia. Maknanya maka bersihlah Mekah dengan etika apa? Etika yang telah ditetapkan. Tidak boleh telanjang, tidak ada. Timbul lagi soalan, bilakah orang panggil haji akbar? Kita ni biasanya kalau wukuf hari Jumaat, wukuf di Arafah hari Jumaat, maka dinamakanlah hari tahun tu haji akbar, haji besar. Sebab terdapat dalam hadis yang tidak sahih. Dia kata siapa dia wukuf hari Jumaat, pahala dia berapa puluh kali ganda daripada haji biasa. Ramailah pembesar-pembesar dunia ni bila wukuf hari Jumaat, Kerajaan Saudi isytihar wukuf hari Jumaat, pakat pergi Mekah lah kau. Kita duduk Mekah dah ni kak, pakat dapat tahniah lah. Tak tahu ni beruntunglah boleh haji absar, haji akbar. Kita kata tidak ada riwayat yang sahih cerita macam tu. Yang sahihnya, tengok Quran, Yaumal Hajjil Akbar, kata di ulama tafsir, ay yaumun nahri, hari haji akbar ni setiap tahun, iaitulah pada hari raya. Sebab apa hari raya haji itu dinamakan haji akbar? Tanda ni pelajar, sebab terkumpul banyak amalan haji pada hari itu. Kita mari daripada Arafah, pergi bermalam di Muzdalifah. Daripada Muzdalifah kita pergi ke Mina. Sampai di Mina, amalan yang pertama dibuat melontar Jamratul Aqabah. Tanda. Lepas melontar kita bercukur. Lepas bercukur kita sembelih hadiu, sembelih unta, sembelih kambing, sembelih lembu. Kemudian kita pergi ke Mekah, tawaf, sa'i, haji. Maknanya hari raya itu dipanggil haji akbar kerana terkumpul dalamnya banyakkan amalan haji dilakukan pada hari itu. Zaman sekarang ini tak boleh buat cerita lain. Kita kena ikut bah muassasah. Orang di Mekah terlalu sesak, itu macam. Tapi asasnya begitu. Maka para pelajar sekalian, itulah nama dia haji akbar. Kalau ada orang kata haji akbar ni hari wukuf hari Jumaat, mengatasi haji lain berapa puluh kali, kita kata tidak ada riwayat yang sahih. Yang sahihnya haji akbar itu iaitulah hari raya haji setiap tahun, Yaumun Nahri. Maka pada hari itu para sahabat Sayyidina Ali dan lain-lain telah mengisytiharkan bara'ah. Allah Ta'ala berlepas diri daripada puak kafir, dan jangan lagi orang kafir mari ke Mekah haji pada tahun depan, dan mereka tidak lagi boleh masuk Masjid Haram. Sampai hari ini orang kafir tidak dibenarkan masuk ke tanah haram.
Hak dia masuk senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, itu cerita lain. Tapi secara officialnya, secara rasmi, mereka tak boleh masuk. Tengok ayat terusnya. Fa in tubtum fahuwa khairul lakum. Oleh itu jika kamu wahai kafir musyrik bertaubat dari kufur, maka yang demikian itu adalah baik bagi kamu. Wa in tawallaitum fa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. Dan jika kamu berpaling engkar, nak lawan juga, tak mau taat juga, maka ketahuilah sesungguhnya kamu tidak dapat melepaskan diri dari azab seksa Allah. Lepas atas dunia, mereka akan berkubang di akhirat. Allahu Akbar. Dan khabarkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang kafir bahawa mereka akan ditimpakan dengan azab yang tidak terperi sakitnya. Melawan kena. Lawan kena apa? Kenalah. Ayat yang keempat. Illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqusukum syai'a wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fa'atimmu ilaihim 'ahdahum ila muddatihim innallaha yuhibbul muttaqin. Kecuali yang mereka yang kamu ikat perjanjian setia dengannya dari orang-orang musyrik, orang-orang yang kita ikat setia, dia jujur, dia tidak belot, kemudian mereka tidak mencabuli perjanjian kamu itu sedikit pun, mana jujur benar dia, dan mereka tidak menolong seorang pun yang memusuhi kamu. Dia tidak pergi senyap-senyap, pergi tahaluf dengan orang lain pula, pergi buat pakatan senyap-senyap. Jangan main-main. Kita buat pakatan dengan orang, patut kita pergi pakat pula dengan orang lain. Ini dipanggil tak telus. Manusia tidak jujur macam ni. Maka sempurnakanlah kepada mereka perjanjian mereka sehingga habis tempohnya. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang bertakwa. Tanda belajar munasabah ayat ini setelah Allah Ta'ala isytiharkan bara'ah, kemudian diberi tempoh 4 bulan, kecuali orang-orang yang jujur, yang jaga perjanjian dengan kita, dia tidak khianat, maka kita pun jangan jadi pengkhianat. Dengar muslimin dan juga muslimat, orang-orang yang buat perjanjian dengan orang, tak kira lah perjanjian dalam perjanjian kecil-kecilan dalam jual beli, kontrak itu kontrak ini, atau perjanjian besar dalam pentadbiran negara. Kalau kita berjanji dengan orang, jangan dikhianat, kecuali mereka pengkhianat. Beri peluang, mereka khianat. Macam-macam yang buat kerana, maka itu terpaksalah kita kena bara'ah, kena berlepas diri. Kalau tidak, kita jadi orang tak baik. Baiklah, kesimpulan daripada apa yang kita belajar, yang pertama sekali, dalam ayat terakhir ini Allah menggalakkan kita supaya bertaubat. Taubat yang paling utama sekali daripada syirik, ini buat kafir. Dan taubat kita orang yang sudah beriman ini daripada mungkar dan maksiat, daripada derhaka kepada Allah Ta'ala, daripada kerah kepala, jangan sekali-kali. Itu kita kena taubat, galakkan supaya bertaubat. Yang kedua, Allah ajar kita, hei orang beriman, jangan jadi pengkhianat, membatal perjanjian. Orang yang jaga janji, Allah Ta'ala gambarkan mereka itu orang yang bertakwa dan orang yang disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat awal surah dengan ayat ini nampak macam berulang kan, bara'atun minallah wa azanun minallah. Hak tadi istihar berlepas diri, yakni azan itu maknanya iklan,
Maka maksud dianya yang pertama ikhbar, cerita tentang berlakunya pemutus hubungan. Yang kedua memberitahu pada manusia bahawa kita jangan putus senyap-senyap. Kalau kita putus kita kena laporkan. Allahu Akbar. Itulah di antara yang sempat kita kutip daripada pengajaran ayat yang kita baca pada kali ini. InsyaAllah kita sambung ayat yang kelima dalam siri yang akan datang, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.